Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, hari ni orang panggil Wahabi ni apa? Wahabi ni bahaya, dia kata. Apa sebab bahaya? Sebab dia kata sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Walaupun saya tak mengaku saya Wahabi, tapi orang duk kata juga. Bila kita tanya Wahabi tu apa? Wahabi ni suka bid'ah ramalan orang. Yang ni Nabi tak buat, yang ni Nabi tak buat. Tuan-tuan, kita nak ajak orang kembali kepada apa yang Nabi buat. Bahaya ke tak bahaya? Di mana bahayanya? Kita nak kembalikan amalan masyarakat sama seperti amalan Nabi. Di mana bahayanya? Tak ada bahaya pun. Yang bahayanya adalah kedudukan ustaz tu. Bukan agama orang yang bahaya. Yang bahaya kedudukan orang yang sekat geng-geng Wahabi ni. Sebab apa? Sebab dia kata kalau bagi mereka ni habis ya, kita tak boleh cari makan. Tahlil tak ada, talqin tak ada. Dia kata bahaya-bahaya. Apa yang bahayanya? Tak bahaya apa pun. Bahaya pada pendapatan kamu, bukan bahaya pada agama orang. Ini bukan tuduhan yang baru. Punya Syekh Al-Hadi dituduh Wahabi zaman tu. Memang Hamka dituduh Wahabi. Dan inilah kata Hamka bila habis perkakas hujah, digunakan perkakas fitnah, kata Hamka. Cuma Hamka dia jawab, dia defend Wahabi tu. Salah ke hujah dia? Hujah dia betul tapi dia Wahabi. Kerana itulah kadar pengetahuan yang dia ada. Tak kunut Wahabi. Majoriti umat Islam dalam dunia ni, macam saya kata, tak kunut. Bismillah pelan. Oh, Wahabi. Mazhab Malik bukan kata bismillah pelan. Tak payah bismillah langsung, makruh. Mazhab Hanbali, bismillah pelan. Hanafi, bismillah pelan. Syafi'i, bismillah kuat. Dia kira hak mana dia tak pernah tengok, Wahabi. Tuhan ada atas arasy, jadi dia jadi Wahabi. Yang ada sebagai ustaz-ustaz ni, dia tak Ar-Rahmanu ala arsy istawa, istiwa di atas arasy. Dia tak bagikan satu tafsiran dengan bagaimana layak dengan kebesaran Tuhan. Sekarang ni bila orang sebut soal Wahabi, di kalangan masyarakat kita umum melihat, pertama, tak baca qunut. Kedua, bismillahnya perlahan. Ketiga, tiada bacaan Yasin malam Jumaat. Keempat, tiada talqin di kuburan. Kelima, tiada majlis tahlil. Keenam, tiada sambutan Maulidur Rasul. Dan beberapa hal. Ada pula pihak ni, jadi Wahabi ni semua ISIS. ISIS adalah terorisme. Mereka ini pemikiran dia habis. Dia kata pasal ISIS tu duk baca buku-buku tulisan Ibnu Taimiyah, tulisan Muhammad bin Abdul Wahab tu, Abu Bakar Al-Baghdadi. Dia baca Quran ni, katakan Quran tu salah. Quran tak salah. Yang salah tu dia. Dia baca buku Ibnu Taimiyah, dia baca buku Muhammad bin Wahab, dia baca buku ulama-ulama mazhab Syafi'i. Tapi semua ni tak salah. Yang salah dia, pasal dia dah baca dalam keadaan yang salah. Salah pemahaman dia, salah penjelasan dia. Tapi jangan kita sampai satu ketika sampai nak mempertahankan pendirian kita dengan menyesatkan orang lain. Tak boleh. Islam tak mengajar sedemikian rupa. Sebab tu seruan yang terbaik pada hari ini adalah seruan berbalik kepada Quran dan Sunnah. Berasaskan apa? Bukan literal, bukan buka Quran, buka hadis. Lagu ni kita beramai, jom. Tak. Quran dan Sunnah kita nak kena faham. Siapa yang paling faham tentang Quran dan Sunnah? Nombor satu, sahabat Nabi. Ustaz nak ikut sahabat Nabi macam mana? Tengok ulama-ulama yang ajak kita ikut sahabat Nabi. Antaranya ulama 4 mazhab yang popular. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mana boleh kita ketepikan ulama? Benda yang kita tak pernah tengok, benda yang kita tak pernah dengar, tu Wahabi. Tu sesat. Tu tak boleh lagu tu. Dia ni Wahabi. Tuan-tuan, Wahabi dalam negara ni siapa? Wahabi dalam negara ni orang yang baca hadis sahih, Wahabi. Orang yang bantah hadis palsu, Wahabi. Saya kena. Sampai saya kata sebenarnya Wahabi ni nampak macam bagus. Sebab dia promosi hadis yang sahih kat orang. Promosi ibadat Nabi kat orang. Lantaklah Wahabi pun Wahabi lah. Yang penting kita buat apa yang Nabi tunjuk. Saddidu. Jadikan amalan kamu amalan yang tepat dengan kehendak Nabi. Dengan apa yang Nabi tunjuk. Biarlah ramai orang tak buat. Ikut jalan kebenaran. Jangan kamu terpengaruh dengan ramainya golongan-golongan yang menyelisihi kebenaran. Biar kita minoriti tak apa. Yang penting kita ada sandaran. Yang penting kita ada hadis yang kita berpaut. Jangan percaya yang kata haram semua ni sebab dia orang tu Wahabi belaka. Belajar dengan Google. Dia tahu mana orang belajar dengan Google. Tolonglah. Orang mazhab lain, Hanbali kata haram. Takkan Hanbali belajar dengan Google? Jangan cemarkan mulut kita dengan benda yang kita tak tahu. Dia pun nak kaitkan dengan Al-Qaeda. Usama bin Laden itu berasal daripada Saudi. Saudi ni bermanhajkan Wahabi, Salafi. Maka semua yang keluar daripada Saudi ini, mereka adalah jihadi. Geng-geng bom orang sana sini, teroris dan sebagainya. Tak adakah ini satu kiasan yang bijaksana? Ini kiasan yang bodoh sebenarnya. Ini golongan-golongan yang dia tak nak pi jawab secara ilmiah dah tak mampu dah. Jadi kaedah dan cara yang mereka gunakan pada hari ini adalah labeling. Jadi ini saya nak bagi tahu kepada golongan yang duk sebar menggunakan pihak-pihak tertentu
menyebarkan fitnah ini di dalam masyarakat, sehingga terbentuk nama buruk bagi perkataan salaf itu sendiri. Sedangkan salaf ini dia merujuk kepada siapa? Merujuk kepada 3 generasi mulia terawal. Dia mengajak orang ikut Al-Quran dan Sunnah, ikut Nabi. Sebab ada pihak-pihak, saya tengok akhir-akhir ini makin bersilap mereka, takut sungguh dengan cara berfikir Salafi yang menyeru manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Salafi itu merupakan jalan yang paling selamat, yang mana diridai Allah Subhanahu wa taala, diridai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti jalannya oleh sekalian para ulama-ulama yang cintakan Al-Quran dan juga As-Sunnah.